Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Okey, selamat datang ke kelas saya, Cikgu Mahani. So hari ini kita akan habiskan ataupun kita akan sambung ke tema seterusnya iaitu tema 4. Tema 4 ialah tema berkaitan dengan tenaga dan kelestarian hidup. Okey, macam biasa kalau ada apa-apa soalan boleh letak di ruang chat. Okay, jadi cahaya dan optik. Jadi untuk tema ini, bab yang pertama yang kita akan belajar ialah berkaitan dengan cahaya dan optik. Okay. Jadi kamu mesti pernah tertanya-tanya kan kalau gambar yang kita tengok selalunya angkasa lepas adalah gelap. Tapi kenapa langit dan laut kelihatan biru apabila matahari bersinar? Kemudian kenapa dasar laut kelihatan cetek? Kan? Okey, lepas tu bagaimana bayang pokok kelapa terbentuk? Okey. Apakah yang menyebabkan fenomena-fenomena ini berlaku? Okey, jadi kita akan kaji berkaitan dengan penggunaan cermin. Ini saya rasa kamu biasa jumpalah. Okey, kemudian kita akan tengok berkaitan dengan sifat cahaya. Kemudian kita akan tengok berkaitan dengan pantulan cahaya. Okey, ni sangat pentinglah pantulan ni. Kemudian berkaitan dengan pembiasan cahaya. Apa dia pembiasan cahaya? Kita akan tengok nanti. Kalau makmal buka dan kalau sekolah buka, kita boleh buat eksperimen. Kemudian kita akan kaji berkaitan dengan penyebaran cahaya, penyerapan cahaya dan kemudian penambahan dan penolakan cahaya. Okey? Jadi kata kunci yang sepatutnya kita faham dan kita tahu untuk bab ini adalah sudut pantulan, sahih, maya, pembiasan. Okey, dua ni berkaitan dengan image. Okey, pembiasan, pembelauan, penyerakan, jarak objek dan juga jarak image. Okey. So, perkataan-perkataan ni semuanya penting. Alright, jadi kita akan tengok berkaitan dengan bahagian yang pertama dalam bab ini iaitu penggunaan cermin. Saya rasa semua orang pun tahu pakai cermin kan. Kalau pergi tandas tu pantang nampak cermin, mesti nak tiup-tiup, betulkan rambut kan. Tahulah, kamu mesti rindu bab tu lah kalau pergi tandas sekolah. Alright, jadi apa yang akan kita belajar hari ini? Yang pertama ialah kita boleh membezakan antara imej sahih dan maya. Okey, kemudian kita akan berkomunikasi mengenai ciri imej dalam cermin satah, cermin cekung dan juga cermin cembung. Okey. Jadi, cermin ini ialah cermin satah. Ni cermin yang kita biasa pakai ni. Okay, ni cermin. Bukannya dia kembar, bukan dia ada dua orang tapi dia sedang menghadap cermin. Jadi cermin ni ialah cermin satah. Apakah jenis imej anda yang terbentuk dalam cermin satah itu? Imej sahih ataupun imej maya? Okay, untuk jawab kita kena tengok aktiviti ini. Jadi aktiviti 8.1 ni simple sahaja. Okey, sebenarnya kamu boleh buat aktiviti ni di rumah. Okey, cuma kena cari cardboard hitam, okey, kemudian lilin. Kemudian yang ini ni kamu boleh pakai kertas A4. Okey, kertas A4 biasa. Alright. Jadi tujuannya ialah mengkaji dan membezakan imej sahih dan imej maya. Jadi yang perlu ialah sekeping cardboard hitam, sekeping cardboard putih yang bersaiz A4, lilin, jarum peniti dan juga cermin. Okey, jadi mula-mula jarum peniti kamu guna untuk tebuk lubang kecil, halus je lubang tu, okey. Kemudian susun radas macam ni. Okey, lilin duduk belah sini, cardboard hitam menghadap lilin. Kemudian okey ni imej lilin ni cardboard putih sebagai skrin. Okey, kemudian dah susun tu, lepas tu kita duduk letakkan dalam bilik yang gelap. Kabut putih yang tidak ditebuk ialah skrin. Okey, jadi ini akan jadi skrin. Kat skrin ni lah kita boleh nampak imej.
Okey, jadi apa yang kamu kena buat ialah perhatikan image yang terbentuk pada cardboard kedua. So perhatikan di sinilah, right? Okey, pilih seorang murid untuk berdiri di hadapan cermin. Okey, so yang ini bahagian yang pertama. Kemudian bahagian yang kedua, pilih seorang murid untuk berdiri di depan cermin. So kamulah yang akan berdiri di depan cermin. Jadi ini adalah cermin. Okey, perhatikan image yang terbentuk. Okey, so sekarang soalan-soalan yang kita perlu jawab selepas kita dah buat eksperimen ini ialah adakah image yang terbentuk dalam rajah 8.1 itu image sahih atau maya? Okey, bandingkan ciri-ciri image dalam bentuk dalam rajah 8.1 dengan rajah 8.2. Okey, jadi kalau kita tengok, kita tengok kat sini. So, image sahih ialah image yang terbentuk pada skrin. Okey, pada skrin. Okey, image maya ialah image yang tidak dapat terbentuk pada skrin. Image kita dalam cermin terbentuk di belakang cermin. Okey, di belakang cermin. Okey, oleh itu image yang terbentuk pada cermin ialah image maya. Jadi di sini ni adalah image maya. Okey? Okey. So kita tengok dulu jawapan untuk aktiviti ini. Adakah image yang terbentuk pada rajah 8.1 image sahih atau maya? Okey. Sebab apa dia image sahih? Okey, sekarang ni jawapannya ialah dia adalah image sahih. Kenapa dia image sahih? Sebabnya image-nya terbentuk pada skrin. Okey, terbentuk di hadapan skrin. Okey, jadi kemudian soalan yang kedua, bandingkan ciri-ciri image yang terbentuk dalam rajah 8.1 dengan rajah 8.2. Okey, image dalam rajah 8.1 ni adalah image sahih. Okey. Okey, manakala image dalam rajah 8.2 ni pula adalah image maya sebab dia tidak terbentuk di hadapan skrin. Okey, dia terbentuk di belakang skrin. Ingat yang tu je. Okay, image sahih ialah image yang terbentuk pada skrin. Ingat salah satu sudah cukup. Image sahih ialah image yang terbentuk pada skrin. Okay? Kalau ada masalah, boleh tanya di chat. Okay, seterusnya kita akan sambung ke bahagian yang berikut iaitu menyatakan bahawa jarak objek adalah sama dengan jarak image. Okey, kita akan tengok satu uji kaji. Adakah betul jarak objek adalah sama dengan jarak image dalam cermin satah? Okey, kemudian kita tengok penggunaan cermin satah untuk mengaplikasikan konsep pantulan cahaya. Okey, jadi aktiviti 8.2 simple juga aktiviti. Yang ini pun kamu boleh buat di rumah, okey? So kalau kamu tak ada kertas gerah pun tak apa, yang penting ada pembaris lah, okey? Pembaris pun boleh. Okey, tapi pembaris tu mesti masih ada senggatan dia dengan jelas lah. Okey, jadi kalau tak ada kertas gerah ni, kamu ganti dengan pembaris. Yang penting mesti ada kalau bukan lilin pun mana-mana objek yang boleh berdiri tegak lah. Okay, tapi sebaiknya lilin lah. Lilin, kemudian kena ada cermin satah, cermin muka yang biasa. Okay, kemudian apa yang kamu perlu buat ialah letakkan sebatang lilin atas sekeping kertas graf pada jarak 4 petak. Kalau 4 petak ni selalunya maksudnya 4 cm lah. Okay, pada kertas graf daripada cermin satah. Jadi jarak daripada cermin ni pergi ke lilin ni adalah 4 cm. Okay, perhatikan image yang terbentuk. Adakah image tersebut sama saiz atau lebih kecil ataupun lebih besar? Okay, kemudian catat keputusan dengan yang diperolehi dalam jadual. Okay, jadi catat dalam jadual ni, ulang langkah 1 hingga 2 dengan menggunakan cermin satah. Okey, dengan menggantikan cermin satah dengan cermin cekung ataupun cermin cembung. Okey. Dua jenis cermin ni mungkin susah sikit kamu nak ada lah. Tapi kalau kamu ada cermin yang
selalu orang guna untuk picit jerawat tu yang dia membesarkan image tu, tu kamu boleh pakai. Tu adalah cermin cembung. Okay, so kemudian ukur jarak imej dari cermin satah. Jarak imej dari cermin satah berapa petak? Okay, maksudnya kat sini, okay, ni imej. Ini objek, ini imej. Okay, objek ni kita letak 4 petak tadi. Kemudian kamu tengok dalam imej dia ni, berapa jarak dia daripada objek. Okay, berapa jarak dia daripada sini. Sempadan cermin tu. Okay, berapa kotak. Okay, kemudian tugas kamu seterusnya ialah jawab soalan. Bandingkan saiz imej yang terbentuk pada cermin-cermin tersebut dengan saiz objek. Sama besar atau lebih besar ataupun lebih kecil. Okay, kalau kamu biasa pakai cermin muka tu, kamu tahu bahawa kalau cermin muka tu ataupun cermin satah, saiz imej adalah sama dengan saiz objek. Okay, so untuk yang ini, saiz imej ialah sama. Okay, untuk cermin cekung pula, imej adalah lebih besar. Imej lebih besar. Okay, untuk cermin cembung pula, imej lebih kecil. Alright. Next, kita tengok soalan yang kedua. Bandingkan jarak imej dari cermin satah dengan jarak objek daripada cermin satah. So ini senang je kalau kamu selalu tengok cermin muka, kamu tahu bahawa jarak imej dari cermin satah adalah sama dengan jarak objek dari cermin satah. Jadi jarak dia adalah sama. Okay, ada soalan? Alright, tak ada. Kita tengok slide seterusnya. Jadi inilah kesimpulan ataupun jawapan daripada eksperimen tadi. So kalau kamu nampak dekat sini, jarak dia 1, 2, 3, 4 petak. So tu untuk objek. Untuk image pun sama. Okay, tengok kat sini. 1, 2, 3, 4 petak juga. Okay, sebab tu jarak imej dari cermin satah adalah sama dengan jarak objek dari cermin satah. Ni nak tunjuk, remind balik lah. Ni cermin satah, cermin yang kamu biasa guna dalam bilik air tu. Okay, ni cermin cekung. Okay, kat sini kamu tengok, ini belakang dia. Okay, permukaan belakang dia kat sini. Okay, yang ni kamu tengok dari sini, ni cermin cembung. Okay. Ada soalan? Alright, tak ada. So, cermin satah dia mengaplikan konsep pantulan cahaya seperti dalam rajah ini. Okay, sinar cahaya yang terpancar di atas cermin akan dipantulkan. Okay, maksudnya kalau ada cahaya dia daripada sini, okay, kemudian bila kena permukaan cermin dia akan dipantulkan. Sebab tu itu yang kita nampak imej kita tu. Okay. Ada soalan tak? Alright, tak ada. Seterusnya kita akan masuk topik seterusnya berkaitan dengan mewajarkan aplikasi cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan. Sedar tak sedar dalam kehidupan kita ni ada banyak sangat yang kita pakai, terutama sekali ya. Kalau kamu perasan lah. Okay, cermin kereta pun ada kaitan sebenarnya. Okey, ini yang biasa jumpa aplikasi cermin satah. Okey, cermin satah. Jadi ini yang besarnya cermin dia. Okey, cermin satah menjadikan ruang bilik kelihatan luas. Dia seolah-olah sebelah sana ada lagi bilik tu bersambung kan? Macam ilusi. Okey. Selain daripada itu, cermin satah juga membantu penari untuk memperbetulkan pergerakannya. So sebagai seorang penari sangat-sangat penting untuk kita tahu pergerakan kita betul atau salah ataupun dalam senaman. Okay? Sebab kita tak tahu kalau kita punya pergerakan tu salah, kita boleh mendatangkan kecederaan. Sebab tu cermin ini sangat
penting. Next, kita akan tengok aplikasi cermin cekung. So, kalau kamu ingat balik cermin cekung, kita tengok daripada sini. Okay, dia bentuk C terbalik. Okay, dia bentuk C terbalik. Dia bentuk C lah. Okay, dia bentuk C. Jadi, cermin cekung dia berfungsi untuk membesarkan imej bagi memudahkan seseorang untuk bersolek. Ini yang saya kata cermin yang orang guna untuk picit jerawat. Okey, bila kamu suluh muka kamu dengan cermin tu, kamu boleh nampak jelas ni pori-pori pada lubang hidung kamu. Okey, lepas tu boleh picit jerawat ataupun belik kulit muka kamu. Okey, seterusnya ni untuk doktor gigi. So kalau kamu perasan, kalau kamu pergi jumpa doktor gigi, dia akan pegang satu alat yang bulat tu, pada alat tu dia ada cermin. Okey, jadi cermin cekung digunakan oleh doktor gigi untuk melihat gigi pesakit supaya imej yang terhasil kelihatan lebih besar dan dekat. Sebab apa? Sebab sangatlah susah nak tengok imej di belakang gigi. Kamu pun tak boleh tengok kan? Kalau kamu tengok gigi sendiri pun dalam cermin pun jenuh nak suluh. Dah lah kecil, duduk kat dalam pula. Alright. Next, kita tengok aplikasi cermin cembung. Ni cermin cembung. Dia terkeluar. Okay, bahagian yang kita tengok ni macam ni. So ni saya rasa kamu pun selalu jumpa. Okay, ini di jalan raya lah. Terutama sekali kalau di simpang-simpang yang bahaya. Okay, di simpang-simpang yang bahaya ataupun di selekoh-selekoh tajam. Okay, sebab apa? Dia membantu individu memantau keselamatan diri di selekoh jalan yang berbahaya. Kita boleh nampak orang belakang daripada jauh. Okay, selain daripada tu, dia juga digunakan di pasaraya. Okay, untuk membantu pekedai melihat setiap sudut pasaraya supaya dapat mengelakkan kecurian. Zaman-zaman dulu tak ada CCTV kan? Ni cermin ni dipasang di setiap sudut kedai. Okay. Seterusnya kita akan tengok berkaitan dengan pembinaan alat optik dan menghargai penggunaan alat optik untuk meningkatkan keupayaan deria manusia. Sebab apa? Deria manusia ni sangatlah terhad. Okey, tu belum lagi termasuk kalau mata kamu dah terlalu lama sangat tengok TV ataupun tengok handphone, jadi mata kamu lama-lama boleh rosak. Lama-lama kena pakai spek. Okey. Next, alat optik yang menggunakan konsep pantulan cahaya. Okey, jadi yang pertama ialah kita tengok periskop. Okey, periskop ni sebenarnya kamu boleh bina sendiri di rumah. Okey, nanti saya akan tunjuk. Okey. Senang saja. Okey, apa dia periskop? Periskop ialah alat yang digunakan pada kapal selam untuk melihat keadaan di permukaan laut. Okey, kapal selam ni selalunya digunakan oleh pihak tentera untuk menjaga keselamatan negara lah. Okey. Jadi kalau dia nak tengok permukaan laut, kalau dia tak ada periskop ni, dia terpaksa timbul. Bila dia tak menimbulkan diri ke permukaan laut, dia boleh mendatangkan bahaya pada diri dia sendiri. Okey, dia boleh diserang. Pada keadaan dia terapung naik ke permukaan laut tu adalah keadaan yang paling berisiko tinggi. Okay, next. So, jadi dengan adanya periskop ni, dia boleh bantu kapal selam melihat keadaan di permukaan laut. Saya rasa kamu pernah tengok jugalah ni dalam movie-movie, dalam filem-filem perang. Okay, periskop dia mengaplikan sifat cahaya yang boleh dipantulkan. Okay, cahaya dari permukaan laut dikesan oleh suatu cermin. Okay, contohnya kat sinilah. Dari sini masuk, cermin ni ada kat sini. Bila cermin ni dia kesan imej, kemudian dia akan pantulkan. Bila dia pantulkan, sini pun ada satu lagi cermin. Okay, jadi mata kita boleh melihat imej di luar periskop itu. Okay, jadi dia dipantulkan oleh cermin lain dan menuju ke mata pemerhati yang berada di dalam
kapal. Benda ni seronok tau. Saya kecil-kecil dulu saya duk buat benda ni dengan adik-beradik saya. Bina sendiri periskop. Okey, sini dia bagi kamu siap-siap dah. Ini dia punya ukuran dan ini dia punya cermin. Okey, senang je, tak payah buat bentuk macam ni. Kamu pakai kotak biasa je. Kotak biasa je, ni bentuk kuboid. Bentuk kuboid ni kan. So kotak ni ukuran dia 30 cm, 10 cm, 15 cm. Okey, kemudian cermin. Cermin panjang dan lebarnya 15 dan 14. Okey, arahan ni senang je. Kamu ada satu kotak yang tertutup. Okey, kemudian kamu toreh pisau, toreh jangan sampai putus lah. Okey, toreh dengan pisau sini je dan sini je. Okey, kemudian selitlah cermin tu. Okey, selitlah kedua-dua cermin tu, pasang cermin dengan kedudukan saling berhadapan. Maksudnya bahagian yang ni dengan yang ni sama-sama berhadapan. Okey, kemudian kamu buat lubang. Satu lubang bawah sini, satu lubang dekat atas. Okey, buat dua lubang yang persis berhadapan dengan tiap-tiap cermin. Okey, kemudian so bila ni dekat lubang yang kamu buat ni, okey, bila image objek dapat dilihat oleh cermin, dia akan pantulkan dan last sekali mata kamu pun boleh melihat melalui lubang yang kedua. Cubalah kat rumah dalam buku teks kamu ni dah ajar macam mana nak buat periskop. Okey, seterusnya ialah kaleidoskop. Ini sebenarnya lebih kepada permainan. Okey, permainan. So, saya tak tahulah kamu pernah main ke tak, tapi saya kecil-kecil dulu memang pernah main benda ni. So, dia ada tiup panjang. Okey, dalam tiup panjang tu dia macam ada cermin. Kemudian di hujung tiup tu satu hujung ada lubang. Okey, lepas tu satu lagi hujung ni dia isi dengan apa nama benda ni ya? Benda-benda ni lah saya lupa. Zaman saya kecil dulu diisi dengan manik lah, manik yang berwarna-warni. Okey, bila kamu tengok melalui lubang ni, kamu boleh nampak corak-corak ni. Okey, ni contoh corak-corak yang kamu boleh lihat. Dia corak yang kamu tengok ni bergantung kepada berapa banyak cermin, bergantung kepada susunan cermin dan juga bergantung kepada benda apalah yang diletak dalam tiup ni. Sangat seronok. Bendanya memang sangat seronok. Okey, jadi kaleidoskop ni merupakan alat mainan yang dibuat dengan menggunakan cermin satah. Okey, dengan alat ini anda dapat membuat pelbagai pola yang mengagumkan. So ni tiup ni dia boleh goncang. Bila goncang, kedudukan manik tu akan berubah. Bila kedudukan manik tu berubah, corak ni pun akan berubah. Okey, jadi pola-pola ini diperolehi kerana imej objek-objek di dalam kaleidoskop berkali-kali mengalami pantulan. Oleh yang demikian, jumlah imej yang kelihatan lebih banyak daripada jumlah objek. Okey, dia dipantulkan banyak kali. Okey, ni cara nak buat dia. Senang je, pakai kad cermin. Kemudian pakai tiup ataupun bekas gulungan tisu. Tak kira lah yang panjang ke yang pendek, dua-dua boleh pakai. Kemudian cakra plastik, gunting, gam, pita cellophane, cardboard hitam bentuk bulat dan manik yang berwarna-warni. Okey, senang sahaja sediakan bahan, darah, sediakan 3 keping kad ni. Okey, lekatkan 3 keping kad dengan pita untuk membentuk prisma. Okey, jadi 3 kad tu kamu lekatkan bersama di dalam ni adalah bahagian cermin dia. Dekat belakang ni bahagian yang tak memantul cahaya lah. Okey, kemudian ikut je arahan ni dan last kali kamu boleh dapatlah satu benda. Okey, ini lagi contoh-contoh corak yang kamu boleh tengok. Okey, ini tiup tu. Okey, ini contoh-contoh dia. Senang je dan seronok. Cubalah di rumah Okay, kalau sekolah buka kita boleh buat sama-sama. Aktiviti Club STEM. Okay, ni dia masukkan manik, kemudian dia tutup. Okay, satu belah lagi untuk kita intai dalam lubang tu dan tengok. Okay, ada soalan? Tak ada, right. So, kita pergi pada bahagian yang terakhir untuk topik ini iaitu
menyelesaikan masalah dalam kehidupan dengan menggunakan cermin satah, cekung dan juga cembung. Okey, cermin satah ni yang lurus ni, cermin satah. Oh, minta maaf lah tulisan saya. Okey, satah, cekung dan cembung. Okey, ni yang kita tengok tadi lah. Ini adalah periskop. Okey, dia ni buat periskop yang macam yang dalam kapal selam lah. Ada macam ni. Okey, kamu tak payah pakai macam tu pun boleh. Okey, masalah dia lah apa? Bagaimana saya mahu melihat pemandangan di sebelah dinding ini? Okey, jadi dia ni tinggi dia, dinding ini lebih tinggi daripada dia. Tapi dia teringin nak tengok sebelah sana tanpa menggunakan tangga. Jadi dia buat periskop. Bila dia dah dapat buat periskop, dia boleh tengok di sebelah dinding tu ada apa. Oh, rupa-rupanya ada sarang burung di pokok. Okay. Next, situasi kedua. Jadi dia kata bahaya berjalan di jalan ini sebab dia tak dapat melihat apa-apa sahaja di sebelah laluan. Okay, kalau ada kenderaan ke di sini kita tak nampak. Jadi sebab itu cermin cembung dipasang. Jadi mereka dari sebelah sini boleh nampak apa-apa kenderaan atau bahaya daripada sebelah sini. Jadi mereka boleh berhati-hati. Penyelesaiannya, kita boleh memasang cermin cembung di selekoh berbahaya. Okey, situasi yang ketiga, dia kata betapa bagusnya jika saya dapat melihat keadaan di belakang saya untuk mengelakkan kemalangan. Okey, anda boleh pasang cermin cembung pada basikal untuk melihat keadaan di belakang. So, ni yang kita panggil side mirror. Okey, sebab tu side mirror ni sangat penting, bukan buang, jangan buang. Kalau dia ada dua-dua belah kan, kalau kamu baru beli motor, dia ada dua-dua belah kan, jangan cabut jadi sebelah pula. Alright? So last kali habis dah topik ini, so kamu boleh buat praktis formatif 8.1. Okay, so senang je ni, kalau ada masalah kamu boleh tanya dalam kelas. Okay, kemudian arahan tugasan macam biasa, siapkan latihan, hantar sekarang sebaik sahaja siap, ini sebahagian daripada kehadiran. Hantar gambar sahaja, jangan pergi hantar buku pula ke rumah saya. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya, kamu boleh tanya saya dalam grup Telegram kita. Okay, ada yang nak tanya? Okay, tak ada. Okay, so kalau tak ada, okay, sebab dah tak ada, so sampai sini sahaja kelas kita. Nanti kita bincang pula dalam grup Telegram ya. Tak apa, kalau tak faham nanti boleh tanya sebab saya tahu tajuk ini agak susah kalau kita tak nampak. Sebab apa, kebanyakan yang kita belajar dalam topik ni kena buat eksperimen. Tak apa, nanti buka sekolah nanti kita jumpa. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum, jaga kesihatan, jaga jarak, jaga SOP, jangan pergi merata-rata kalau tak ada kepentingan. Okey, Assalamualaikum.